Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah dapat kita meneruskan pengajian dalam kitab Umdatus Salik karangan Al-Imam Ibn Naqib ini Al-Masri, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah yang memberkati pengajian ini dan menjadikannya sebab pengampunan bagi segala dosa kita, dan Allah mengabulkan segala hajat dan memberikan kepada kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah ta'ala, sebelum kita masuk ini kepada pengajian kita pada hari ini, maka insyaAllah ini kita akan melakukan sedikit ini ulang kaji bagi pengajian kita pada ini kali yang lepas. Pada kali yang lepas kita sedang membicarakan berkenaan dengan syarat-syarat ini solat dan juga ini rukun solat. Jadi penulis ini membicarakan berkenaan dengan rukunnya yang 17, dan saya menerangkan kenapa 17 dan bukan 13 dan perbezaan di dalamnya berkenaan dengan masalah tumanina dan sebagainya. Dan juga kita sebut ini tentang syarat-syarat solat ini yang 8. Sekarang insya-Allah pada hari ini kita akan masuk ini kepada bab ini yang seterusnya, yang mana penulis ini membicarakan ini tentang solat sunat. Maka beliau mengatakan babu salati tatawwu'. Afdalu ibadatil badan as-salah. Ini pertama sekali dia mengatakan ibadat yang paling afdal sekali yang dilaksanakan oleh anggota badan adalah salat. Salat merupakan daripada ibadat yang paling afdal sekali dalam Islam, berkenaan dengan ibadat-ibadat yang dilakukan oleh anggota badan. Dan begitu juga beliau mengatakan wa nafluha afdalun nafli, dan solat sunatnya adalah sebaik-baik sunat. Solat sunatnya adalah sebaik-baik sunat. Wa ma syuri'a lahul jama'ah wa huwal 'idani wal kusufan wal istisqa afdalu mimma la yushra'u lahul jama'ah. Yang ini berkenaan dengan solat sunat. Di sini penulis ini mengatakan solat sunat yang disunatkan kita melakukan dengan jamaah lebih afdal daripada solat sunat yang tidak disunatkan kita melakukan dengan jamaah. Misalan, kalau orang menanyakan mana lebih afdal, solat sunat hari raya ataupun solat sunat duha, misalan, jawapannya adalah solat sunat hari raya. Apa sebabnya? Sebab solat sunat hari raya disunatkan kita melakukannya dengan jamaah, berbeza dengan solat sunat duha misalan, ataupun solat sunat hajat ataupun istikharah dan sebagainya. Jadi dia memberikan misal, dia mengatakan al-aidan wal kusufan wal istisqa, seperti solat dua hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, wal kusufan, gerhana matahari dan gerhana bulan, wal istisqa, salat minta hujan. Ini semua lebih afdal daripada salat-salat yang tidak disunatkan kita melakukan dengan jamaah. Wa huwa ma siwa dzalika lakinna rawatib ma'al faraid afdalu minat tarawih. Akan tetapi ada pengecualian. Dia mengatakan salat sunat rawatib itu lebih afdal daripada salat sunat tarawih. Walaupun salat sunat tarawih disunatkan kita melakukan dengan jamaah, akan tetapi kalau dibandingkan dengan salat sunat rawatib, apa yang dimaksudkan salat sunat rawatib? Salat sunat rawatib dia adalah salat sunat yang mengiringi salat-salat fardu, seperti qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyatul asar, ba'diyatul maghrib, ba'diyatul isya, qabliyatul fajr. Ini semua adalah salat sunat rawatib, maka dia lebih afdal daripada salat sunat yang tarawih. Wa sunnatu an yuwadhiba ala rawatibil faraid. Maka daripada sunat yang ditekankan dalam Islam, yang mana kita dalam mazhab Imam Syafi'i kita menganggapnya sebagai sunnah muakkadah. Salat sunat yang ditekankan. Sebahagian mazhab ini mengatakan wajib salat sunat rawatib ini.
Maka beliau mengatakan disunatkan bagi seseorang itu untuk sentiasa melakukan solat sunat rawatib yang sempurna. Wa akmaluha raka'atani qabla subhi. Selepas itu yang ini dia menerangkan yakni jumlah rakaatnya. Jadi 2 rakaat sebelum subuh. Ini yang paling penting sekali, 2 rakaat sebelum subuh ya jemaah. Jangan kita tinggal ini. Ada hadis yang mengatakan khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada segala dunia dan segala isinya. Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kita tidak dapat bayangkan apakah yang dimaksudkan lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Sebab dunia ini pun kita belum lagi pernah melihat yang ini kesemuanya. Dunia ini besar. Kita tidak melihat kesemua yang ini dunia ini. Kita cuma lihat ini sikit sebanyak yang ini apa di TV, apa yang kita lihat. Allah saja yang mengetahui. Maka kita tidak dapat bayangkan yang ini pahala yang Allah memberikan bagi orang yang melakukan solat sunat fajar. 2 rakaat yang ini sebelum subuh. Wa arba'un qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa arba'un ba'daha, 4 rakaat selepas zuhur. Wa arba'un qabla al-asri, 4 rakaat sebelum asar. Wa raka'atani ba'dal maghrib, 2 rakaat selepas maghrib. Dan raka'atan ba'dal isya, dan 2 rakaat yang ini selepas ini solat isya. Jadi kita ada 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 4 selepas zuhur. Jadi kita dah ada 10. 4 sebelum asar 14, 2 selepas maghrib 16, dan 2 yang ini selepas isyak kita ada 18. Ini adalah penulis yang ini mengatakan yang sempurna. InsyaAllah yang ini kita cuba yang ini mengamalkannya. Kita cuba yang ini untuk kita mengamalkannya. Kalau sekiranya kita baru jinak-jinak yang ini solat yang ini 5 waktu, maka kita tambahkan sedikit demi sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita insya-Allah. Tapi ini pahalanya sangat besar, dan Nabi SAW ini tidak yang ini meninggalkannya. Selepas itu yang ini penulis yang ini mengatakan wal muakkad min dzalik, yakni yang sunat yang ini muakkad daripadanya. Sebab ini campur yang ini solat sunat yang ini muakkad dengan ghair muakkad. Apa bezanya muakkad dengan ghair muakkad? Muakkad ini adalah perkara yang ditekankan. Iaitu Nabi SAW tidak meninggalkannya sama sekali. Kalau dia meninggalkannya, dia akan melakukan qada, seperti mana diriwayatkan oleh Bukhari. Dia melakukan qada ini baginya. Ini adalah solat sunat muakkad. Maka ulama kita khilaf ini adakah wajib ataupun sunnah. Maka kita seperti mana saya mengatakan tadi, dalam mazhab Syafi'i kita menganggapnya sebagai sunnah. Selepas itu kita ada apa yang dikenali sebagai ghairu muakkadah, yakni yang bukan muakkad. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 4 rakaat sebelum asar. Ini 8 rakaat ini dikirakan ini sebagai ghair muakkad. Juga kita ada 2 rakaat ini sebelum maghrib dan 2 rakaat ini sebelum isyak. Kesemuanya kita ada 12 yang ini ghair muakkad, 10 yang ini muakkad. Jadi sekarang yang ini dia mengatakan wal muakkad min zalika 10 rakaat, 10 rakaat muakkad. Rakaatan qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh, wa zuhri, dan juga 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat selepas zuhur, wa ba'dal maghrib wal isya, 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat selepas isya. Semua sekali kita ada 10 rakaat. Ini adalah muakkadah yang ditekankan. Wa yundabu raka'atani qabla al maghrib, disunatkan kita melakukan 2 rakaat sebelum maghrib, wal jumu'ah ka zuhri, dan solat Jumaat sama hukumnya seperti solat zuhur, iaitu 4 rakaat sebelum Jumaat, 4 rakaat selepas Jumaat. Jadi harap kita jangan terlepas ini. Walaupun ada orang ini salah faham, ini dia menyangkakan tidak ada qabliyah ini sebelum solat Jumaat. Ini adalah satu kesilapan yang merugikan seseorang Muslim. Maka berdasarkan dengan hadis Nabi SAW, ma baina adhanaini salah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan di antara 2 azan ada salat. Yang dimaksudkan dengan 2 azan maksudnya azan dengan iqamah. Maka tiap-tiap salat yang ada azan dan iqamah disunatkan kita melakukan salat sunat, yakni sebelum yakni salat fardu. Maka salat Jumaat hukumnya sama seperti salat zuhur. Maka kita niat qabliyah Jumaat dan ba'diyatul Jumaat, 4 rakaat yakni sebelum salat Jumaat dan 4 rakaat yakni selepas salat Jumaat. Ini kita membicarakan tentang muakkadah dan ghair muakkadah. Kita campur 2 rakaat ini muakkad, 2 rakaat ini ghair muakkad, dan ini yang paling sempurna. Tapi minimum kita melakukan salat 2 rakaat sebelum Jumaat dan 2 rakaat ini selepas Jumaat. Wa ma qabla al-faridati waqtuhu waqtul faridah, dan apa yang dilakukan yakni sebelum yakni solat fardu,
masanya adalah boleh dilaksanakan selama kefarduan itu wujud. Yakni apa maksudnya? Misalan qabliyah zuhur ini misalan. Satu orang yang ni dia tak melakukan qabliyah zuhur, dia melakukan solat zuhur. Misalan kita masuk ke dalam masjid, kita mendapati imam sedang melakukan solat zuhur. Jadi apa kita buat? Adakah kita melakukan solat sunat qabliyah ataupun kita terus yang ni masuk untuk mendapatkan jamaah? Jawapannya adalah kita masuk terus mendapatkan jamaah. Bagaimana dengan qabliyah zuhur tadi? Maka dibolehkan kita melakukan solat qabliyah selepas kita melakukan solat zuhur. Adakah ini qada? Tidak. Ini masih masa kita boleh melakukan solat qabliyah zuhur. Jadi masa melakukan solat qabliyah zuhur yang paling afdal adalah kita melakukan sebelum solat zuhur, dan boleh kita melakukan selepas ini solat zuhur kalau sekiranya kita tidak melakukan sebelum yang ini solat zuhur, dan ia tidak dikirakan sebagai qada sebab masanya selagi mana waktu zuhur itu wujud, dibolehkan kita melakukan solat qabliyah. Berbeza dengan solat ba'diyah. Ba'diyah ini kita tidak boleh melakukan sebelum kita melakukan solat zuhur. Kita hanya boleh melakukan ba'diyah atau zuhur selepas kita melakukan solat zuhur dan akhir masanya sampai yang ini masuknya waktu asar. Jadi ini adalah khulasah ini apa yang penulis ini mengatakan di sini. Jadi berkenaan dengan solat qabliyah dengan ba'diyah, sama juga ini bila dalam solat maghrib dan isyak. Kalau kita tidak melakukan qabliyah sebelumnya, maka kita boleh melakukan qabliyah selepasnya, dan juga kita boleh melakukan ini ba'diyah yang ini selepasnya, dan tidak dibolehkan kita melakukan ba'diyah sebelum kita melakukan ini solat ini fardu tersebut. Maka beliau mengatakan wa taqdimuhu 'alaiha adab. Ini kedepankan qabliyah ini adalah daripada sunnah, daripada adab yang digalakkan. Yang digalakkan, adab ini dimaksudkan di sini adalah perbuatan yang digalakkan dalam Islam. Maka kita melakukan qabliyah sebelum ini kita melakukan yang wajib. Wa huwa ba'daha ada'un. Jadi dia mengatakan melakukan solat qabliyah ini selepas ini fardu juga adalah ada'. Dia bukan qada, dia adalah solat adaan. Wa ma ba'daha yadkhulu waqtuhu bi fi'liha. Maka bagi ba'diyah seperti mana saya mengatakan, masanya adalah selepas ini kita melakukan solat yang fardu, wa yakhruju bi khuruji waqtiha, dan kita sudah tidak boleh melakukannya dengan keluar yakni waktu solat. Yakni misalan solat qabliyah dengan solat ba'diyah, apabila habis ini waktu zuhur yang ini misalan, maka itu dikirakan sebagai qadaan dan bukan dikirakan yang ini sebagai adaan. Jadi saya harap ini kita boleh faham ini insya-Allah. Selepas itu ini penulis ini mengatakan solat witir wal witir. Ini adalah daripada solat ini sunat yang digalakkan dalam Islam. Maka selepas ini beliau membicarakan ini tentang rawatib, maka beliau membicarakan ini tentang solat sunat witir. Dan solat sunat witir ini daripada solat sunat yang paling afdal dalam Islam. Kita ada banyak hadis Nabi SAW yang mana Nabi SAW menekankan solat witir. Daripada hadisnya Nabi mengatakan innallaha witrun yuhibbul witra. Allah Subhanahu wa taala itu ganjil dan dia suka kepada ganjil, memberikan isyarah kepada solat solat witir. Dan Nabi SAW ini tidak pernah meninggalkannya. Kita ada riwayat daripada para sahabat radhiyallahu anhum yang mana mereka mengatakan Nabi tidak pernah meninggalkan solat witir. Dan hadis Aisyah mengatakan Nabi SAW ini melakukan solat witir dan pada tiap-tiap malam melakukan solat 13 rakaat. Ulama kita mengatakan itu adalah witir 11 rakaat dengan 2 rakaat ba'diyatul isya. Maka Nabi SAW ini tidak pernah meninggalkannya. Maka ini adalah dikirakan sebagai sunnah muakkadah dalam mazhab al-Imam Syafi'i dan dianggap sebagai wajib dalam mazhab Hanafi. Ini pun kita ada khilaf di antara mazahib berkenaan dengan kewajipannya. Maka penulis ini mengatakan wa aqallul witri, solat witir yang paling minimum satu rakaat. Akan tetapi ulama kita mengatakan makruh satu orang ini tiap-tiap hari melakukan satu rakaat witir. Makruh hukumnya. Tetapi sah kalau dia melakukan witir satu rakaat, ini paling minimum. Wa akmaluhu, dan yang paling sempurna 11. Yang paling sempurna penulis ini mengatakan 11 rakaat, dan ini maksimum. Tidak ada witir lebih daripada 11 rakaat. Ini yang paling afdal sekali. Seseorang itu melakukan 11 rakaat. Wa yusallimu min kulli raka'atain, yang paling afdal dia melakukan salam daripada tiap-tiap 2 rakaat. Dia melakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini yang paling afdal. Wa adnal kamal, dan selepas itu bawah kesempurnaan salasun bi salamain. Melakukan salat 3 rakaat. 3 rakaat witir. Ini yang paling minimum ya jamaah. 3 rakaat witir.
Jadi bagaimana 3 rakaat witir? Dia melakukan bisalamain dengan 2 salam. Ini maksudnya di sini seperti mana kita biasa lakukan 2 rakaat yakni solat witir, kita salam. Selepas itu kita naik melakukan 1 rakaat dan kita salam. Maka kesemuanya kita melakukan 3 rakaat. Yaqra'u fil ula sabbihisma rabbikal a'la. Pada rakaat yang pertama dia baca surah Al-A'la. Wa fi tsaniyah qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua dia baca surah Al-Kafirun. Wa fi tsalitsah qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain. Pada rakaat yang ketiga dia baca qul huwallahu ahad dan mu'awwidzatain. Yang dimaksudkan dengan mu'awwidzatain qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas. Selepas itu beliau mengatakan walahu waslus salas wal 11 bi taslimah. Yani dibolehkan satu orang ini melakukan salat witir 3 rakaat dengan 1 salam, dan begitu juga 11 rakaat ini dengan satu salam. Yani dia terus yani daripada rakaat pertama sampai rakaat ke-11 dia sambung. Ini dipanggil wasl. Begitu juga dengan salat witir 3 rakaat, dia boleh melakukan yani 3 rakaat ini dengan 1 salam. Wa yajuzu bi tasyahudin wa tasyahudain fil akhirah wallati qablaha. Dan dibolehkan yakni dia melakukan dengan 1 tasyahud ataupun dengan 2 tasyahud. Kalau dia melakukan 2 tasyahud, yakni bagaimana dia melakukan 2 tasyahud? Maka dia melakukan tasyahud awal pada rakaat ke-10 dan tasyahud akhir pada rakaat yang ke-11. Ini yang dimasukkan ini kalau dia melakukan ini dengan 2 tasyahud. Wa bi tasyahudaini afdal. Maka melakukan 2 tasyahud lebih afdal daripada melakukan 1 tasyahud. Tapi dia boleh melakukan 1 tasyahud. Sama juga bila dia melakukan salat witir 3 rakaat, dia boleh melakukannya dengan 1 tasyahud ataupun dia melakukan dengan dua tasyahud, seperti mana dia melakukan salat maghrib. Fa in zada ala tasyahudain batalat salatuhu. Tapi kalau sekiranya dia menambahkan lebih daripada 2 tasyahud, dia melakukan 3 tasyahud ataupun 4 tasyahud, maka batal salatnya. Maka tidak dibolehkan dia melakukan sedemikian. Selepas itu penulis mengatakan wal afdal taqdimuhu uqaiba sunatil isya. Dan yang lebih afdal yakni dia melakukannya selepas yakni melakukan salat sunat isya. Yang dimaksudkan dengan salat sunat isya adalah salat ba'diyatul isya. Yakni selepas kita melakukan salat ba'diyatul isya, baru disunatkan kita melakukan salat witir. Akan tetapi dibolehkan kita melakukan salat witir selagi mana kita dah habis yakni melakukan salat isya. Illa an yakuna lahu tahajjud, melainkan kalau dia mau bangun malam, ini misalnya salat tahajud, mafal afdal ta'khiruhu. Yang lebih afdal adalah dia melambatkan salat witir, dia melakukan pada waktu malam sebelum yakni waktu subuh. Ta'khiruhu liyutira ba'dahu, supaya dia melakukan salat witir yakni selepasnya. Walau autara summa arada tahajjudan shalla masna wala yu'iduhu. Kalau sekiranya dia mau melakukan salat witir pada akhir malam ini misalan, dibolehkan dia melakukan salat witir sebelum dia tidur, tapi dia melakukan 2 rakaat. Tidak dibolehkan dia melakukan ganjil. Melainkan kalau dia melakukan ganjil, maka dia tutup ini dengan angka yang tidak ganjil, angka genap. Ini respon ini ramai orang ini menanyakan soalan. Orang yang nak melakukan witir pada akhir malam, kalau sekiranya dia nak melakukan ini sebahagian sebelum dia tidur, maka dia melakukan 2 rakaat. Ini lebih afdal dia tidak menutup dengan witir. Tapi kalau dia menutup ini dengan witir, dia menutup ininya dengan ganjil ini sebelum ini subuh. Wala yahtaju ila naqdihi bi raka'atin qabla tahajjud. Dan tidak diperlukan bagi kita untuk kita menutupnya dengan 1 rakaat ini sebelum ini kita melakukan tahajud. Yakni maksudnya di sini adalah kalau sekiranya kita sudah melakukan solat witir sebelum kita tidur misalan dengan angka yang genap, maka kita boleh melakukan solat sunat ini yang lain. Ini misalan satu orang nak melakukan solat hajat, solat istikharah misalan, selepas itu baru dia menutupnya dengan yakni solat witir. Bukan maksudnya kita mengatakan dia menutup solat witir dahulu baru dia melakukan solat yang lain. Tidak perlu dia melakukan sedemikian. Yang paling afdal adalah dia menutup ini kesemua solatnya dengan 1 rakaat. Wa yundabu an la yata'ammad ba'da salatin, dan disunatkan yakni dia tidak melakukannya wa yundabu an la yata'ammad ba'dahu salah, yakni tidak disunatkan baginya untuk meniat untuk melakukan ini solat sunat yang lain selepas dia menutup witir, menutup witir. Jadi kita menjadikan witir, salat witir akhir solat sebelum masuknya fajar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.